Halo. Assalamualaikum. Salam kan? Okey, sekarang ni kita dengan Puan Siti Hajar. Ya, testimoni yang kita hari ni. Untuk sharing bersama. Ya, apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Sikit okey Ti. Okey. Nanti bolehlah sharekan macam mana pengalaman Ti, berapa tahun kahwin, tak jaya dapat kan dah berusaha macam mana. Boleh Ti, kita share dengan sama-sama dengan pengguna? Boleh insyaAllah. Boleh Kak. Okey, Assalamualaikum. Saya ni pengguna Biodeck. Nak cerita sikit lah pengalaman saya. Ya saya dia pun tak sabar. Abang ada ni. Baby. Tak sabar nak tengok. Okey duk. Okey, Mama terima. Saya berkahwin masa 2001. Selama 8 tahun saya tak dapat anak lah. Okey, saya lepas kahwin tu saya pergi ke Sabah, ikut suami lah, suami bekerja kat sana. Jadi saya belum juga dapat anak, dah selama 3 tahun dekat Sabah. So saya balik ke Semenanjung balik. Suami bekerja di HKM masa tu. Saya dah putus asa dah sebab 3 tahun kan kita tak dapat anak. Jadi orang di kanan duk tanya tak ada anak kan. Jadi kita pun macam stres jugalah masa tu. Jadi kita boleh kontrol lagi masa tu, boleh kontrol lagi. Tapi bila dah suami cakap kata okey, kita buat IVF. Itu yang pertama yang suami ajak lah buat. Jadi kami buat IVF dulu. Saya buat IVF 3 kali buat IVF. Tapi saya mengandung sekejap sahaja. Rahim saya tak kuat. Rahim saya tak kuat. Lepas tu saya ada masalah sis dekat rahim ovari saya, dekat dinding ovari saya tu dia banyak. Dia melekat-lekat. Jadi bila saya mengandung pun dia akan gugur. Saya pernah mengandung 3 kali sahaja masa tu. Itu pun semuanya 2 bulan ke 3 bulan. Lepas tu saya gugur. Tapi saya memanglah kita kena redha kan benda tu kan. Lepas tu kita bagi tahu kat suami pula dapat pindah ke Ipoh. Masa tu kami suami dapat pindah ke Ipoh. Kami balik pula ke Ipoh. Balik ke Ipoh, lepas tu try pula buat IUI. IUI tu yang banyak kali lah. Kalau tak salah saya 5 ke 6 kali macam tu kami buat tapi tak jadi juga. Lepas tu hak tu dah give up dah lah. Masa tu memang saya give up dah. Saya memang give up. Saya memang rasa macam stres sangat sampai orang cakap macam-macam kat kita tak boleh. Tapi macam mana tak tahulah kan, terpandang satu majalah ni adalah mingguan wanita ya Kak? Bukan, wanita ya Kak? Majalah tu. Wanita, majalah mingguan wanita. Mingguan kan? Tak ingat dah sebab lama. Lepas tu start pada tu lah beli, tengok ada page Biodeck kan. Semua tengok mana pengguna berhasil. Jadi kita pun bagi tahu kat abang, kat suami, cakap kata nak cuba try. Lepas tu dia cakap kata okey, boleh je dia kata. Tapi abang nak pergi program tu ataupun ada mana-mana program kita orang nak kena pergilah. Itu abang cakap. So kita pun pergi kat program yang Kak buat dekat Sentul, kata salah saya kan dekat satu. Tu kita orang pergi jumpa sendiri dengan Kak Muni. Sebab abang dia nak jumpa sendiri dengan Kak Muni, nak tahu detail macam mana. Jadi saya masa tu rasa kadang mula-mula tu rasa macam teruja lah sebab kita nak mengandung kan. Kita ingat tak apalah, kita gunalah apa saja kaedah kan. Bila jumpa dengan Kak Muni ni, saya jadi tak malu lah sebab saya memang saya terus terang saya cakap period saya tak teratur. Period saya datang kira sebulan tu seminggu saja saya boleh solat. Yang lain semua saya datang turun. Kan turun darah. Jadi kalau darah tu turun tu berketul-ketul. Jadi
saya rasa macam saya tak malu masa tu. Time saya pergi tu, waktu tu saya period. Saya ambil ketulan yang keluar tu, ketulan keluar macam daging lebih kurang macam tu, saya tunjuk dekat Kak Moni. Memang saya tak malu, saya kata ini yang masalah saya. Kata, lepas tu Kak Moni kata okey tak apa, nanti kita akan bagi tips-tips macam mana dengan ubat-ubat dengan produk apa yang perlu dimakan. Jadi saya cerita lagi kat Kak Moni, saya punya rahim saya ni ke belakang bukan ke depan. Jadi susah nak mengandung kalau rahim ke belakang ni. Jadi banyaklah tip-tip Kak Muni bagi dekat saya mengenai macam mana cara-cara apa semualah. Nanti Kak Muni boleh jelaskan. Lepas tu bila dah dapat set biodeck tu, bila dah pergi bincang dengan Kak Muni tentang biodeck tu, Kak Muni bagi tahu suruh makan air susu kambing, air suji tu, lepas tu Supreme. Lepas tu dengan madu. Jadi yang tu memang set yang kena makan Kak Muni kata. Tapi sebab saya terlampau stres masa tu, Kak Muni suggest guna Aura Mariam. Tapi saya pakai Aura Mariam ni memang betul-betul menghilangkan stres saya. Betul saya cakap sebab benda tu dia merelaxkan kita dengan aroma dia, dengan ialah selepas kita mandi kan, kita nak tidur, kita mandi, dia aroma dia menenangkan kita. Betul macam tu. Lepas tu bila dah Kak Moni dah cerita kat kita, dah bagi tahu macam mana saya balik di rumah, saya makan. Saya kalau tak salah saya jumpa Kak Moni masa tu bulan 9. 9 pertengahan saya start makan. Tahun 2009. Tu dia nak kena ingat. Tahun 2009 saya start makan. Lepas tu saya makan semua tu lah, tak mula-mula makan nak muntah. Memang kita rasa macam sebelum try kan, saya ni susah sikit nak makan sebenarnya Kak Moni, tapi oleh kerana nak dapat anak ni kan kita makan. Lepas tu saya makan semua sekali yang mana yang Kak Moni bagi. Lepas tu alhamdulillah bulan ni memang ceritanya memang seronok sangatlah. Memang saya makan bulan 9, lepas tu 10, bulan 12 tu kalau tak salah saya Kak Muni nak pergi umrah, nak pergi ke Mekah. Lepas tu pasien-pasien saya yang datang kat klinik, dia orang pun nak pergi ke umrah sebab kita orang cucuk untuk pergi umrah apa semua. Setiap orang datang semua saya bagi suruh dia orang doa kat Mekah. Mana pasien datang semua minta doa kat Mekah. Okay, sebab saya tak tahu lagi saya pregnant masa tu. Cuma saya cakap kata minta doa saya mengandung sebab saya dah lama 8 tahun saya tak dapat kata. InsyaAllah dia orang kata. Lepas tu kebetulan setiap kali saya teruja bila saya mengandung ni, saya call Kak Moni masa tu, Kak Moni tak dapat tapi Kak Moni pada mesej saya cakap kata akak tengah buat umrah masa tu dia kata. Nanti saya cakap kata Kak Siti mengandung. Cakap dia. Kak Moni dah alhamdulillah, dia kata Kak Moni mendoakan semua mana-mana pengguna yang menggunakan biodeck agar mengandung. Jadi tak kisahlah siapa pun tapi Kak Moni mesti berdoa, dia kata. Jadi macam saya ni jadi macam Allahu Akbar, saya mengandung kan. Okey, itu part yang saya mengandung kan. Saya nak masa tu saya tengah dekat klinik saya dengan suami duduk asal check test UPT tak mengandung, test UPT juga tak mengandung. Jadi kita ambil keputusan sendiri kan, pergi sendiri test sebab selalunya suami test kan, kita test sendiri. Kita ambil test dalam bilik air dekat belakang klinik tu. Lepas tu kita tengok dalam hati ni, ya Allah ya Tuhan aku bagilah double line kan, aku nak double line. Sekali test tengok double line. Masa tu suami tengah ada student doktor masa tu. Jadi saya menjerit dalam bilik air ni. Dia menjerit, ya Allah abang panggil. Atau suami ingat saya jatuh. Student doktor pun ingat saya jatuh. Abang pergi ke bilik air, tengok double line.
Ya Allah, hanya Tuhan saja yang tahu masa tu Kak Meni. Macam mana perasaan saya masa tu dengan suami. Kami sujud syukur sangat-sangat lah, Masya Allah. Kata, orang kata apa, kami berikhtiar, IUI, IVF tak jalan, kami makan produk Biodec. Alhamdulillah. Kami Siti makan 9 makna bulan 12 tu Siti dah pregnant. Sebab Siti check UPT tu masa tu 11 hari bulan 2 2010 Siti check. Lepas tu bila Siti check UPT sebab bulan 1 kan. Bulan 1 tu maknanya Siti dah stop makan Biodec sebab Siti kata macam kan Siti kata pening, lepas tu rasa macam loya-loya, muntah kan. Okey, tak apa, Siti stop dekat. Tapi produk tu masih ada. Jadi bila Siti test UPT 11 hari bulan 12 tu, 11 hari bulan 2010 tu, Siti tengok Siti pregnant. Terus suami buat scan, suami tengok dia kata, ya Siti dah mengandung masa tu dah 2 bulan lebih. Cuma Siti tak tahu. Kan? Lepas tu Siti pun okey tak apa, seronok sangat masa tu Kak. Tak tahu, Tuhan saja yang tahu lah. Mesej dengan Kak, Siti nak lahir pun Siti mesej, nak melahirkan pun Siti mesej dengan Kak. Baby lahir pun Siti mesej dengan Kak. Sebab kita seronok kan. Memang teruja sangat masa tu. Siti masa tu masa Ryan, anak yang sulung tu Ryan. Nak lahir 2 hari bulan 10, 2010. Patutnya due dia 10-10, 2010 tapi awal dia keluar. Dia keluar awal. Lepas pada makan produk Kak Muni tu, Ryan genap setahun, Siti mengandung lagi anak kedua yang Siti tak tahu masa tu dah mengandung tapi anak baru setahun, mengandung 2 bulan juga. Senanglah pula nak mengandung yang berikutnya ya. Ya betul Kak. Dia terus bila dah dapat tu dia terus. Sampai sekarang Siti dah ada 5 orang anak. Alhamdulillah. Daripada susah-susah nak dapatkan yang pertama, sekarang alhamdulillah ada 5 orang dah. Betul. Cuma pesanan ialah kita keterlaluan stres tu pun tak boleh. Memang hormon kita tak balance. Jadi Siti banyak suami banyaklah bagi nasihat kat Siti. Jangan stres nanti hormon tak balance kan. Jadi Siti macam okeylah dah ada support daripada suami kan. Walaupun orang kata kat Siti sebelum ni, orang banyak cakap kata kat Siti mandul. Sebab Siti tak ada anak 8 tahun, Siti mandul. Jadi bermacam-macam Siti ikhtiar tapi Siti tak heboh ke orang. Cuma kita cuba dengan suami sendiri kan. Jadi kalau patient datang pun patient cakap kata takkan bini doktor tak mengandung, tak boleh buat apa-apa ke, doktor tak boleh kan. Itu bukan kuasa kita, kuasa Allah. Kita cuma ikhtiar. Sama ada kita nak buat macam mana Allah yang tentukan. Kita kena tengoklah Allah tu nak tengok kita macam mana kan, sabar ke tak sabar. Jadi kalau kita tak sabar, jadi macam saya yang 3 tahun lepas tu lah. Yang 3 tahun yang sebelum tak dapat anak kan, yang saya balik daripada tu, memang saya stres gila-gila. Yang tu lah. Bila dah yang penting je jangan stres, jangan tension jangan. Orang nak kata memang senang, memang orang cakap senanglah kau tak rasa macam mana suruh relax, orang nak kata biar je kan. Tapi sebenarnya itu yang kena buat. Sebab apa? Yang Siti buat ni mula-mula dulu kata Allah senang, menangis ni Kak, menangis bengkak mata sebab orang kata kita mandul kan. Orang cakap tayang anak aku mengandung dah kata, tapi kita macam okey sabar sebab suami cakap kata sabar. Sebab rezeki ajal maut, rezeki zuriat Tuhan bagi tu adalah Allah yang bagi, bukan kita. Kita bukan penentu dia. Jadi kita cuba ikhtiar. Jadi ikhtiar yang kami buat IUI, buat IVF, IUI tak jalan. Pernah mengandung tapi gugur. Itulah Biodec yang Siti try pula. Biodec jalan. Pakailah Biodec tu. Itulah Ti, prosedur untuk buat IVF tu pun bukan senang lah ya. Kos pun tinggi. Boleh kos tak tinggi.
ceritakan sikit, mungkin ada yang tak tahu macam mana susahnya untuk buat IVF tu dan lebih kos dia. IVF, masa buat IVF tu apa, nak masa dekat Siti pergi ke SUKM tu, ya, alah dah. Jap. Jap kanan jap. Ya, tak apa, boleh. Ambil dia. Kejap. Ni yang kecil, yang kelima. Yang ni yang Yusof. Opah ni, opah. Apa? Ya. Ni. Tengok ni opah ni. Lupa opah. Masa buat IVF tu memang sakit dia tu sakit Kak, sebab dia orang nak ambil telur dalam kita kan. Dalam kita punya ovari tu dia nak ambil telur, jadi kita kena guna alat-alat dia kena ambil dalam dia tu, memang sakit Siti kan. Sebab pengalaman Siti sendiri sakit. Tak tahu lah kalau orang lain ambil tak sakit, tapi pengalaman Siti sendiri memang sakit. Hatta nak buat IUI tu pun sama juga. Sakit sebab dia ambil di luar, kita nak masukkan balik dalam dia, kita nak kena tahap dia kejap kan, kita nak tahap dia supaya tak jatuh, tak apa semua, bukan bubur-bubur tu turun balik, tak boleh. Dia kena tunggu sekejap dekat ward, lepas tu biar dia okey, lepas tu baru kita balik. Dia nak ambil proses dia tu, dia orang dah senyawakan kat luar kan, lepas tu masuk kat dalam tabung uji balik, tengok yang mana okey, lepas tu masukkan kat kita balik. Berapa kali masuk tu kan, mula-mula nak ambil, lepas tu masuk, keluarkan dah, tengok yang mana okey, baru masukkan. Kalau macam Siti punya memang sakit. Siti rasa macam betul-betul sabar, kuat semangat kan Ti kan. Betul kan. Cuma Siti fikir kita tak dapat zuriat lagi masa tu. Allah bagi kita suruh, mungkin ada benda yang kita tak settlekan lagi, macam adik-beradik ke, macam adik-adik kecil ke, macam Siti, adik-adik Siti kecil. Masa tu Siti memang adik-adik semua kecil, jadi Siti yang sekolahkan diorang. Siti dengan suami lah, maksudnya adik-adik perempuan Siti sekarang ni dia dah kat SUKM farmasi, yang jaga dia dekat adik Siti yang Siti jaga tu pun dah besar dah, dekat Mediu dah tahfiz. Jadi adik yang seorang lagi pun dekat KL kerja juga. Jadi yang mana Siti dah jaga-jaga tu semuanya dah lepas, barulah mungkin Allah bagikan Siti untuk jaga anak-anak pula sekarang ni. Orang anak Kak Siti, alhamdulillah adik Siti pun semua dah besar-besar. Siti tak ada tanggungjawab jaga dia orang dah boleh jaga diri sendiri. Jangan jaga anak. Masa buat IVF tu ambil telur berapa ya buat tabung uji tu? Buat untuk berapa macam mana? Ambil kan untuk yang persenyawaan untuk tabung uji tu kan? Untuk embryo untuk berapa ribu ke? Tak, buat dulu berapa biji kan? Buat berapa untuk standby kan? Okey, yang standby 4. Yang Siti punya 4. 4. Tapi Siti dah masuk 3, tinggal 1. Oh, jadi 3 tu yang tak jadi tu maksudnya 1 masih lagi ada lah simpan ya. Tak pakai lah sebab dah jadi dengan Biodex kan. Sebab Siti diam bila orang tanya kan, bila ada orang tanya kata Siti ni tak mengandung, padahal masa tu kita duk guna treatment lah, makan Biodex apa semua, kita tak cakap, kita diam aja. Sebab benda tu kita takut tak jadi, sebab sebelum ni kita buat IVF tak jadi, IUI tak jadi. Jadi kita jadi stres sangat-sangat. Betul-betul sangat stres. Tambah-tambah Siti nak kena pergi klinik dengan suami kan. Jadi bila berdepan dengan pasien tanya kita. Jadi bila kita macam alamak, pasien tanya lagi kita kan. Atau bukan rezeki. Jadi bila dah dapat tu kan, kita pun alhamdulillah rezeki Allah nak bagi dah ni, kata tu. Bila dah dapat tu dia berdiri-diri lah ke
dari 2010 mana sekejap itu pun tak ingat dah kak. 2010 lahir yang pertama Ryan, Kisha 2012, Iskandar 2015, Khaira 2017 dengan Yusuf baru lahir lah 2020. Yang lelaki semua bulan 10 kak. Alhamdulillah. Kata apa ni selang bunga kan lelaki perempuan ya. Wah. Betul. Adakah anak itu? Adakah? Ada. Halo. Adakah tengok opah nak tengok ni? Halo, Angah, opah nak tengok. Acik. Opah nak tengok ni. Mana Acik? Mana Acik? Panggil Acik ke? Acik. Panggil Acik kan? Acik. Opah nak tengok. Opah nak tengok. Alhamdulillah. Comelnya. Yang ni mana ni? Ini nombor 3. Nombor 3. Iskandar ya? Ini nombor 4. Alah, tu perempuan. Yang ni yang sulung. Setahun seorang ni. Abang Ryan tu. Oh, yang debab tu Abang Ryan ke? Acik turun sekejap. Ni Kana. Iskandar. Yang ni apa nama ni? Khaira? Ini Khaira. Tengok kak, dia pergi main bedak. Putih muka. Bedak putih tu. Comel. Tahun ni berapa? Ini. Loh, pandainya. Sayang opah ya. Ryan lah yang ni. Ni Ryan. Oh Ryan, besarnya dah. Almost 10 tahun lah ya? 9 kan? 9. Alam darjah berapa? Darjah 5. Darjah 5, 10 lah. 11 darjah 5. Oh 11. 11 tahun lah. Oh sekejapnya masa. Oh semangat ya. Okay. Sihat dah? Saya sihat dah? Sihat. Ni opah ni. Nanti aku kita jumpa ramai. Habis ni. Apa ni? Ryan kata opah nampak mudanya. Terima kasih. Opah dah tua dah. Ryan. Tengok mudanya. Nampak mudanya. Tak sanggup nak panggil opah ya. Ay, sangat. Belajar opah. Yang ni, ni kakak. Kak Ngah ni ada. Kak Ngah, comel. Kak Ngah. Kak Ngah? Kak Ngah 9 tahun, 10 lah, 10 tahun. Dia beza setahun je kan? Dia bulan, dia 28 apa ni? 2015. Setahun. 10 tahun lah umur ni Kak Ngah. Jauh sangat. Ini masih. Macam janji-janji je kita semua pakai pink sama dengan opah Kata kau pakai pink. Itulah. Apa nasihat ni, apa nama tea pada orang dekat luar sana yang masih belum dapat cahaya mata lagi, yang masih menunggu kan? Apa nasihat? Nasihat Siti kalau kata tak dapat, belum dapat zuriat tu mengandung, belum dapat kalau kata tak sakit tak apa, kita dah pergi buat rawatan kat doktor kata okey tak ada problem apa-apa, cuba alternatif yang lain, tengok sama ada apa kita ni sesuai tak guna produk tu ke apa ke, kita guna dulu, kita ikhtiar, maksudnya kita ikhtiar. Kalau kata apa kita dah buat semua dah tak jalan juga, ikhtiar lagi, kena sabar. Jangan stres, jangan sayang, jatuh. Dia nak naik, tak boleh nak cakap dia naik. jangan
stres saja Siti cakap. Sebab hormon kita bila kita stres tak balance. Bila tak balance, apa pun tak jalan juga. Yang penting sekali tu kita kena berdoa lah. Kita minta doa ke Allah. Sebab yang apa, Siti bernazar. Siti memang bernazar waktu Siti kata kalau Siti makan biodek ni, kalau Siti pregnant, Siti bernazar sangat-sangat. Siti nak apa ni, bagi anak yatim makan, tapi Siti nak suap. Tapi ketika tu tak ada pun waktu tu Kak, belum puasa. Tak boleh pun kita nak suap anak yatim sebab buka puasa kita dah nak balik. Kita pergi kat waktu ni kan. Tapi alhamdulillah seorang tu dia cakap kata acik boleh suap saya. Cukuplah. Itu Siti nazar. Kalau Siti nazar sesuatu yang baik kita nak, insya-Allah Allah akan bagi. Tapi kita kena pegang pada nazar kita lah. Tapi alhamdulillah lah. Yang pertama tu Siti nazar, dari itu kan kita amalkan apa yang kita buat. Jadi insya-Allah Tuhan bagi juga. Sama ada lambat atau cepat, tapi jangan putus asa. Kena buat juga. Alhamdulillah. Dr. Mustafa ada tu, abang ada ke? Ada. Mustafa ada. Kita hari dia makan juga tak produk set lelaki? Sky Hub. Oh, Sky Hub. Okey. Mai lah dok tengok Dr. Mustafa kita. Lama tak tengok dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, doktor? Apa khabar? Apa khabar Kak? Apa khabar Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ya. Sekarang COVID ni kan. Ya betul. Alhamdulillah semua sihat. Ya. Doktor ingat lagi ya dulu kita jumpa dekat KL? Ingat lagi. Ingat. Kalau tak ada Kak tak dapatlah kami dapat anak ni. Saya ingat. Sebab kita cuba buka benda model-model ni semua lah kan. Apa ilmu yang kita ada kita cuba. Tapi Allah tak bagi, mungkin dengan rezeki yang dia bagi pula ada. Alhamdulillah. Itulah. Alhamdulillah. Sebab lah kata orang ni, sebab dengan biodex kan, dengan izin Allah kan, Jaya hamil orang rumah. Itulah saya duk ingat dengan doktor bila tengok doktor dengan Siti ni, saya teringat doktor adalah peserta saya punya seminar yang paling akhir, menunggu giliran kan. Menunggu giliran yang paling akhir dah masa tu dah dekat maghrib dah petang sangat dah. Dah dekat maghrib sesi rundingan kan bersama dengan peserta seminar kan. Jadi saya duk tengok, saya ingat saya duk tengok doktor sama Siti tak apa kata bagi orang lain dulu macam tu kan. Lepas tu barulah saya ingat lepas tu rundingan tu agak macam maksudnya agak macam kes yang agak berat lah bagi saya kan. Bagi saya kes yang agak berat dan agak kritikal lah bagi saya waktu itu. Yang mana saya ingat saya pergi ke tandas kan dengan Siti kerana Siti mengalami masalah period yang agak berketul-ketul sehingga seperti daging gitu kan. Seperti daging dah jadi Puan Siti nak tunjuk dekat saya bagaimana keadaan sebenarnya yang dia alami. Itu saya sangat ingat sebab tak ada lagi kes yang orang lain mai tunjuk kat saya macam tu dia punya masalah. Tak ada lagi. Saya dah bagi ubat menguranti darah, masih lagi turun darah berketul-ketul. So bila kita cara lain, saya kata kena cuba cara alternatif yang lain lah saya kata. Itu bila dia keluar betul-betul bagi ubat pun tak jalan juga. Tu dia kata kena jumpa kamu ni juga, tanya macam mana. Masa lama lagi tu. Ya, saya ingat tu sebab tu dia sebabnya dah cuba ubat doktor semua tak boleh pi dah, tak boleh berhenti. Jadi saya pun tengok keadaan tu, muka Siti pun waktu tu pucat. Dia memang kategori yang memang saya nampak memang sangat pucat dan memang sangat kata orang ni weak lah, macam lemah lah dari sudut kalau kita tengok kan. Mungkin dari segi perasaan pun kan masa tu tertekan dengan periodnya yang tak berhenti-henti keluar kan. Itulah saya ingat lagi lah, saya bagi banyak jugalah tip info, kemudian saya bagi personal number phone saya untuk
Puan Siti dengan doktor boleh apa nak tanya apa, ada masalah, betul tak? Yang boleh konsult terus. Saya ambil kes tu sebagai satu kes personal untuk saya maksudnya pantau secara personal saya. Betul ya Siti kan? Tak Sebab betul. tu Saya takut daripada stokis-stokis ni, saya takut ada maklumat-maklumat yang tertinggal. Saya kata daripada kita tak dapat maklumat yang betul-betul tepat, ada yang tertinggal, kata ni supaya kita direct terus dengan owner. Tu yang saya datang jumpa juga dengan Kak Moni juga. Saya bertegas nak ke sana, kata gitu. Saya tak mau, kata gitu, stokis-stokis ni, kata gitu. Nanti kita jumpa dengan tuan yang betul-betul buat benda ni, kata gitu. Betul-betul. Itu langkah yang betul lah, terbaik dah. Kita boleh dapat apa kata orang dibincang kan. Dan betul dari segi rundingan tu lah kita katakan. Betul, alhamdulillah. Tapi itulah saya pun terkejut juga dengan izin Allah 2 bulan ya boleh selesai masalah. Kalau ikut saya, masalah tu agak berat juga. Saya rasa macam nak berhentikan darah tu pun ambil masa untuk kuatkan rahim tu dalam tempoh 3 bulan. Saya punya jangkaan saya. Tapi tak jangka lah pula 2 bulan dah hamil dan alhamdulillah boleh kuat kandungan tu sampai bersalin. Tu yang saya rasa bersyukur sangat-sangat. Sebenarnya. Berkat doa Kak Moni, berkat doa ya betul, alhamdulillah Allah izinkan, semua Allah izinkan kan. Kak Moni kan, Kak Moni pesan setiap nak minum, nak makan, doa. Niat dalam hati nak apa, nak zuriat, doa. Jadi kita doa. Ya. Oh, Ti masih ingat lagi. Saya kan selalu saya bagi macam tu. Saya kata kita perlu beri arahan kepada otak kita untuk berdoa setiap kali kita makan dan supaya fungsi badan kita dia tahu untuk apa kita makan produk ni. Betul tak Ti kan? Betul. Itu salah satu tips yang saya bagi pada saya punya peserta ataupun saya punya pengguna untuk dia faham, dia fokus kepada apa yang dia nak, insya-Allah. Macam tu kan. Itu pun salah satu doa juga. Bila kita minum tu, kita bercakap, impian kita, doa itu salah satu doa juga sambil kita mengambil produk ni kan. Setiap kali kita ambil. Jadi kalau di sini macam Dr. Mustafa makan sekahep sajalah kan. Itu memang saja. Ya. Bagus. Iskahab tu sebenarnya bagus, boleh diamalkan seterusnya. Bukan hanya untuk dapat anak saja doktor. Boleh diamalkan terus. Tak ada side effect. Yang tu Kak Moni kena bagi tip tak tu lah kan. Ni segar. Ya, segarnya. Tip yang tu nanti malu pula nanti akak bagi kemudian ulasan akak bagi kan. Malu pula. Nanti yang tu pada peserta yang mana pengguna tu nanti akak bagi tahu kemudian sebab dia agak personal untuk tip-tip yang kata orang ni hubungan kelamin tu kan. Bagaimana untuk kata orang ni boleh sperma boleh bercantum dengan ovum tu dengan lebih baik lah, insyaAllah dengan lebih sempurna lah. Itu saya akan bagi tahu kemudian. Mungkin pengguna-pengguna sana pun yang luar sana pun tak sabar nak dengar tu macam mana tu kan, insyaAllah nanti saya akan bagi tahu lah tu. Cuma saya pun ucapkan terima kasih banyak-banyak lah juga pada Dr. Mustafa dengan juga Puan Siti Hajar kan, sebab beri sokongan lah pada saya juga kan. Support saya kata ni kan, kita pun tak pernah lagi kan kita live macam gini kan, tak pernah lagi kan. Tak pernah lagi. Dulu-dulu pun masa saya keluar TV dulu pun tak ada kan yang Puan Siti dengan doktor boleh kata orang ni berkongsi kan dari segi pengalaman ni kan, tak pernah kan. Itulah alhamdulillah, syukur kita boleh dapat live secara maya macam ni pun, dan kita harap apa yang ada hari ni memberi satu manfaat ataupun info ya kepada pengguna-pengguna luar sana yang masih lagi tercari-cari apalah kaedah ke cara yang terbaik. Dengan izin Allah mungkin dengan asbab Biodex mereka boleh berjaya hamil kan. Ada apa-apa Dr. Mustafa nak pesan-pesan kepada orang luar sana sebelum kita berakhir? Cuma saya pesan kepada semua pengguna-pengguna Biodex, kena ada keyakinan dalam diri juga. Kalau kita buat sesuatu produk tu ataupun makanan tu, kalau kita tidak ada keyakinan dalam diri kita, kita tak merangsangkan otak untuk menerima produk tu. Jadi keberkesanan pun agak berkurangan. Jadi kena ada keyakinan dalam diri tu juga. Dan kita sambil usaha dan sama-sama
kita berdoa ke Allah juga tanpa ada rasa stres dan jangan hilang takwa tu, kekurangan lah kata itu. Kita betul berharap sampai menjadilah insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Doktor dengan Siti ya. Ya, Semoga kita jumpa lagi ya. insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah ya, kita dah selesai dengan live dengan Dr. Mustafa dan dengan Puan Siti Hajar. Jadi saya di sini saya nak sedikit buat ulasan ya tentang mereka yang menghadapi masalah seperti mana Puan Siti tadi ya, mana masalah dia mengalami masalah rahim yang tak kuat ya. Rahim yang tak kuat dan pendarahan yang tak berhenti-henti ya. Jadi kalau dah pendarahan tak berhenti-henti, rahim tak kuat, dia buatlah macam mana pun IVF ke, IUI ke, maksudnya rahim dia tak boleh nak support kan. Jadi dekat sinilah tak boleh nak sokong untuk pegang kandungan tadi. Jadi di situlah kita perlu sebenarnya, kenapa saya nyatakan dalam produk Biodex dia memerlu kita punya usaha sebelum kehamilan tu kita kena pastikan rahim yang kuat ya, keseimbangan hormon, jangan stres ya, itu semua adalah perkara yang perlu diambil kira sebelum hamil. Jangan bila dah hamil baru dah nak kuatkan rahim apa semua, itu jadi masalah. Jadi bagi mereka yang belum lagi hamil, persediaan sebelum hamil itu sangatlah penting. Kita insya-Allah kita akan bicara lagi dengan minggu depan bersama dengan pengguna ya, pengakuan pengguna kita yang lain pula lah, yang nanti kita akan beritahu semula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.